Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana. So, saya harap kawan-kawan di luar sana sehat ya. Kembali lagi kita ke Daniel Jani Channel. So, saya harap kawan-kawan follower, share pandangan pribadi saya ini. Cuma hari ini saya ada sedikit lah yang saya nak share. Sebenarnya 2 hari lah dah tahu. Tapi yang semalam dah tahu. Saya tak berani juga, tak confirm kan. Hari ini bila saya cek balik, benda ni confirm lah. Dah pun kecoh kan. So kecoh-kecoh macam tu saja. So saya lihat tadi ada kenyataan berita daripada Metro ni. Peguam Saman Kerajaan Agung tidak istial darurat. So beranilah saya buat komen sedikit sebab ini kesahihan yang betul. Ini seperti ini. Kawan-kawan pun boleh lihat. Nanti buka Metro ya. Jadi dekat Metro ada. Saya tidak perlu nak membacanya sebab saya sebenarnya tidak masuk banyak ke situ. Cuma saya nak cerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi bersangkut dengan cerita ini. Jadi saya kesininya dulu supaya saya boleh ceritanya yang Datuk Seri Anwar Ibrahimnya ke belakang. Kita lihat double standard lah ataupun kerjaan 2 darjat lah yang ada hari ini. Kita lihat peguam seperti ini, Saman Kerajaan Malaysia melibatkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong kerana tidak istihalkan darurat. Itu sesuatu yang agak aneh lah. Kalau kita yang duduk di Malaysia ni agak lama sedikit, benda ni tidak pernah berlaku lah pada saya, menurut saya. Jadi kita lihat apa yang berlaku hari ini dah pelik lah, banyak yang pelik ya. Daripada kerjaan yang ada sekarang ni dah macam-macam dia nak buat. Kerana tuanku tidak setuju dengan pandangan mereka, tidak bersetuju nak istihalkan darurat, nak saman lagi. Kalau setuju tak saman. Jadi apa yang mereka nak unsurkan kepada tuanku, mereka nak tuanku setuju. Jadi siapa yang raja ni? Ni nak cerita ni siapa bos? Macam itulah. Anak dengan bapa. Anak nak bapa dia setuju, bapa tak setuju nak saman bapa. Macam tu lah. Senang bahasanya macam tu lah. Jadi kalau kita lihat inilah yang berlaku di negara kita hari ini. Jadi kita sebagai rakyat nih, jadi penonton nih, kita harap suatu masa nanti satu yang bagus, kerjaan kita ini boleh berubah dengan baik. Mungkin dipimpin oleh ahli-ahli politik yang lebih matang dan lebih berwawasan untuk kita maju. Dan saya nak masuk terus ke Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengok, kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke istana, waktu dia buat pengumuman, mengatakan dia dapat majoriti yang besar, berpusu-pusu waktu tu dengan orang pergi buat laporan polis. Supaya menghadap istana pun banyak lagi ceritanya yang lain. Apa yang masalah macai-macai ini sebenarnya? Apakah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke istana tu sebut nama mereka? Tidak ada pun MP yang aku dengar dia sebut sampai hari ini. Tidak ada pun ahli politik yang lain, tidak ada pun. Daripada sedangkan komponen PHS sendiri pun dia tidak pernah sebut nama-nama orang. Jadi kenapa yang melompat ni macam beruk kena belacan ni apa semua? Sampai laporan polis beratus dibuat. Apa tujuannya? Kenapa benda yang seperti ini yang melibatkan kerajaan Malaysia seperti ini hari ini, melibatkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong, kenapa tidak ada yang pergi buat laporan polis? Buatlah. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kecil je pada saya. Korang pergi buat laporan polis. Tahu pula takut dengan gajah. Dengan semut je berani. Jadi umpama buli saja, nak buli Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim besok dapat naik, semua bodek dia, semua nak pergi dekat dia, nak jawatan. Inilah masyarakat kita ni, MP yang kita ada hari ni. MP yang ada hari ni kaki bodek banyak. Sudah kaki bodek banyak, menipu rakyat banyak. Tidak semua, saya tak kata semua lah, tapi majoritinya. Tidak payah kita nak cerita lah. Macam itulah, namanya politik ni memang pandailah bermain kata-kata di kampung. Bila nak dapat undi, bila dah dapat undi, bila dah jadi MP, bila dah pakai kereta Mercedes, bila dah ada bodyguard,
dialah raja, seolah-olah dialah bapak Samseng. Karena semua apa yang perlu di dalam kerajaan Malaysia ni boleh dia pakai. Sepatutnya pemimpin ni, kita belajarlah daripada negara maju. Pemimpin itu takut dengan rakyat. Kita tak payah belajar jauh. Ambil saja Singapura. Mereka takut dengan rakyat. Pemimpin dia, rakyat seperti ini, dia orang akan ikut. Karena undi daripada rakyat. Kalau kita yang ada hari ini, pemimpin kita apabila ditegur oleh rakyat, rakyat pula yang kena siasat. Orang yang buat laporan polis, orang yang tegur benda yang salah, orang itu pula yang masuk balai polis lah, masuk inilah, masuk itulah. Macam mana ni? Kita nak sampai bila kita ni Malaysia nak jadi macam ni? Menggunakan satu kekuasaan untuk menindas rakyat sebenarnya dalam diam-diam. Ini yang berlaku hari ini. Benda yang banyak salah berlaku sengaja dibiarkan. Nanti isunya Datuk Seri Anwar sikit saja, itu pun diperbesarkan. Isu mereka rompak duit lah, isu mereka buat ketirisan banyak-banyak didiamkan. Sebab banyak sangat dalam tu. Ini yang patut bila Datuk Seri Anwar Ibrahim besok naik, bersihkan tu. Banyak tu sampah. Memang betul. Itulah dia suka pegang penyapu tu, sapu sampah. Nanti ada yang tak faham. Pandai betul Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kiasan. Macam-macam dia. Jolok buah kelapa lah semua ada. Bagus tu. Tapi macai-macai mana faham tu. Macai-macai tu dia tak faham benda-benda macam tu. Pasal entah, mungkin tak sekolah mungkin. Jadi macam itulah. Itu kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini, kerajaan kita ni, macam mana rakyat semakin dah hilang kepercayaan ni. Ni tadi pun saya tengok untuk nak pinjam duit pun itu tak payah cerita lah. Kalau nak pinjam duit memang negara lain pun agak sama macam kita, susah. So duit dalam negara lah. Korek lah lagi dekat mana ke, dekat WSP ke, korek dekat apa lagi, tabung haji ke, korek dekat mana, banyak lah lagi nanti. Itu pun kalau keadaan macam ni, korek punya korek esok habis duit, tahulah kita. Sekarang ni macai-macai dia, yang duk ni boleh lah. Lepas tu peruntukan dah ada bajet dah dibentang, lepas tu projek pun keluar, mereka pun dapat. Mereka yang kaya, kita rakyat ni menderita. Kita tengok banyak bantuan pun tak sampai kepada ini yang sepatutnya. Mungkin setengah tempat mungkin yes lah, tapi setengah tempat pun banyak yang tidak dapat. Bukan tidak dapat lah, mungkin dapat tetapi tidak setimpal. Kalau soal bantuan duit, saya sendiri tak tahu. Saya tak pernah terlibat daripada BRIM. Sampai hari ini saya tidak tahu, saya tak ambil tahu tu. So saya harap rakyat yang lain tu yang susah, saya harap korang dapatlah duit-duit yang mana yang government katakan ini kan. Untuk orang bujang, untuk orang kahwin. Walaupun sedikit sebenarnya manfaat duit ni untuk orang susah. Kalau namanya 400-500, boleh untuk beli beras, beli barang pukal dapur. Jadi mereka, kalau kita nak cerita tentang ketirisan yang ada berlaku di negara kita ni, kita cuma mampu berdoa semoga karena duit tu tidak ke mana. Mereka yang kaya raya nanti pun di akhirnya pun tidak membawa duit itu. Mungkin nanti di generasi dia yang anak cucu cicit dia, duit itu akan habis juga. Jadi hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara ini, mereka buat dengan apa yang mereka nak buat, kerja jawatan, kerja duit, kerja duniawi yang selebih-lebihnya. Apalagi kalau yang melibatkan yang menjualkan agama, itu nanti dia jawablah sendiri kan. So kita sebagai rakyat ni, kita still seperti biasa, kita buat kerja kita, janji kita jujur, ikhlas, kita tidak saling menghargai
dengan kaum lain, bangsa lain, kita nak hidup aman, itu sudah cukup pada kita. One day pun kita boleh majukan negara ini. Pemimpin yang ada sekarang ini pun tidaklah muda semua kan. Yang membuat kerosakan bukan pemimpin muda kalau kita lihat. Pemimpin-pemimpin yang dah agak berumur nih. Jadi mereka pun tidak lama di dunia ni, tak payah takut. One day pun generasi kita ni yang akan memimpin. So akan ada perubahan di waktu itu. Cuma ambil waktu. Cuma saya nak cerita tentang hal ini tadi supaya kita ni tidaklah sampai kita emosi tentang politik kita ini. Tetapi kalau kita nak bercerita tentang hal-hal yang lain tu memang ya amat emosi. Kalau yang mana minat politik, tetapi kita kena kontrol jiwa kita supaya tidak berada di landasan yang seperti sangat emosi lah, maksudnya seperti itu. Oke kawan-kawan, so untuk petang ini itu saja. Kalau kita nak sembang lagi nanti, mungkin malam saya ada buat video. Oke kawan-kawan, so thank you. So saya harap kawan-kawan di luar sana enjoy ya, apa nak buat macam ni keadaan negara kita. Oke, thank you.